Entah mengapa, Uda Lamat yang pendiam dengan usianya yang muda beberapa tahun dari Datuk masih mahu bercakap dengan Datuk. Paling membosankan perkara yang dikaitkan ialah tentang diri saya. Datuk ternyata terpengaruh dengan pendapat Uda Lamat. Bukan lari sebarang lari. Perkara macam ni pernah saya alami masa saya muda-muda dulu. Uda Lamat memperkemaskan silanya. Paha kanan diletakkan di atas paha kiri. Jejari kakinya bergerak-gerak. Di mana? Di kampung saya. Anak buah saya sendiri yang mengalaminya. Menurut pemuh masa tu, anak buah saya ni diresapi roh jahat. Pasal tu, dia buat perkara yang tak senonoh. Lanjut Uda Lamat. Kesudahannya macam mana? Tanya Datuk lagi. Mati. Datuk terkejut. Biji matanya terbeliak. Dia masuk ke hutan cari harimau. Bawa parang mahu tetak tengkuk rimau. Kesudahannya, leher anak buah saya tu yang dipatahkan oleh harimau. Saya berharap perkara macam tu takkan jadi pada cucu awak. Saya juga harap perkara buruk takkan terjadi. Datuk garu pangkal dagu. Mereka berhenti bercakap. Tiba-tiba, rasa cemas dan takut menguasai diri saya. Ada bermacam-macam suara yang datang ke lubang telinga saya. Apa yang saya suruh awak buat tadi, semuanya tu petua yang dibuat oleh orang tua lelaki. Orang tua lelaki saya lah. Pada anak buah saya yang mengalami perkara yang saya sebutkan tadi. Cukup teratur Uda Lamat mengungkapkan kata-kata. Dan saya mula faham apa yang dilakukan oleh nenek pada saya di bilik mandi tadi adalah petua dari Uda Lamat. Ya. Petua ni kadang-kadang menjadi, kadang-kadangnya tidak. Datuk menyanggah. Saya lihat Uda Lamat menganggukkan kepala. Betul cakap awak tu. Satu perkara yang pasti, setiap kerja ni mesti kita mulakan dengan bismillah. Kerja petua juga dimulakan dengan bismillah sambil hati ni mengharapkan Allah yang Maha Besar menghilangkan penyakit. Betul. Datuk anggukkan kepala. Uda Lamat hirup kopi yang disediakan oleh nenek. Malam kian larut, suasana terasa sunyi. Sesekali terdengar bunyi suara burung jampuk dan jeritan tikus liar di bawah rumah. Kesunyian malam yang kian tua itu membekalkan rasa dingin yang keterlaluan. Tetapi saya ni masih lagi mahu bertahan untuk berada di anjung dalam keadaan berbaring. Hati kecil saya bagaikan dipaksa-paksa untuk mengikuti perbualan selanjutnya di antara Uda Lamat dan Datuk. Saya rasakan kemesraan yang diperlihatkan oleh Uda Lamat itu adalah sesuatu yang baru. Lelaki tua berkulit hitam, berbadan tegap, berambut putih yang mengelilingi botak di tengah kepalanya itu tidak pernah merelakan dirinya menghabiskan masa malamnya di rumah orang. Biasanya, dia merasa bahagia menghabiskan waktu malamnya dengan salah seorang isteri mudanya. Semua orang tahu yang Uda Lamat ni ada 4 isteri. Isteri pertamanya sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tetapi 3 orang lagi isterinya berusia sekitar 30 hingga ke 40-an. Ketiga-tiganya memiliki wajah yang menarik. Kekayaannya memiliki berekar-ekar tanah sawah dan kebun getah memberikan peluang padanya mempunyai isteri muda. Satu keistimewaan Uda Lamat, 3 orang isteri mudanya itu cacat anggota. Ada yang berjalan tempang, tangan kudung dan bisu. Satu hal yang pasti mereka ni memiliki raut wajah yang ayu. Kata orang, Uda Lamat ni kahwin bukanlah kerana nafsu, tetapi lebih banyak didorong oleh rasa simpati mahu menolong sesama insan yang cacat. Inilah yang membuatkan orang kampung mengagumi dan menghormati Uda Lamat. Dan Uda Lamat pula tidak pernah merasakan dirinya besar dengan penghormatan itu. Malah, dia sendiri merasakan penghormatan itu tidak pernah wujud dalam dirinya. Jam di dinding rumah berbunyi 12 kali. Satu teko kopi tanpa susu disediakan oleh nenek sudah habis diminum. Sedangkan saya sudah 2 kali terlelap. Bualan Datuk dengan Uda Lamat kian mengendur. Tidak serancak tadi. Uda Lamat sudah beberapa kali menguap panjang. Dah pukul 12 malam. Uda Lamat menggosok belakang tangan kanannya. Datuk mendirikan lutut kanannya. Dia senyum ke arah Uda Lamat. Ngapa?
Dah ngantuk ke? Tidak, tapi sejuk. Kalau macam tu kena baliklah. Kena cari kawan yang boleh menghilangkan sejuk. Datuk berjenaka, lalu disambut oleh Udalamat dengan ketawa yang panjang. Matanya berair. 2-3 kali telapak tangan kanannya memukul lantai anjung. Usikan Datuk itu amat mencuit hatinya. Kalau begitulah nasihat awak, biarlah saya balik ya. Kata Udalamat setelah ketawanya berakhir. Saya yang baring segera angkat kepala. Saya kira Udalamat pasti angkat punggung sebaik saja kata-katanya berakhir. Namun sangkaan saya meleset. Udalamat kian memperkemaskan silanya. Tunggulah sampai subuh. Lepas tu bolehlah balik. Kalau ada perkara yang tak baik jadi pada cucu saya, bolehlah awak berikan petua. Datuk menjentik kepala lutut Udalamat. Saya rasa cucu awak tu tak apa-apa tu. Tapi saya mahu awak menemani saya. Tak apa, dia dah pulih. Saya yakin perasaannya dah aman dan tenteram. Cucu awak tu dah pulih. Biarlah saya balik dulu ya. Udalamat segera bangun. Datuk garuh hujung dagunya beberapa kali. Datuk turun bangun dan berdiri di sisi Udalamat. Saya ni tak berapa seronok bila awak balik cepat. Rasanya saya perlukan lagi pertolongan awak. Banyak perkara yang boleh awak tolong saya ni. Datuk luahkan perasaannya. Tangan kanannya diletakkan atas bahu kiri Udalamat. Buat beberapa saat, Udalamat genggam tangan Datuk erat-erat. Perlahan-lahan tangan Datuk yang tersadai atas bahu dijatuhkannya. Tak apa. Dengan izin Allah, cucu awak tu tak apa-apa. Awak bacalah Quran sampai subuh ya. Udalamat tepuk bahu Datuk berkali-kali. Senyuman Datuk terukir di bibir. Saya tahu, senyuman itu sekadar untuk melindungi keresahan dalam dirinya. Dia tidak berhasil untuk menahan Udalamat untuk bertahan di rumah hingga menjelang subuh. Biar saya pergi dulu. Udalamat menghulurkan tangan. Datuk sambut dengan perasaan yang berbelah bagi. Datuk mengiringi langkah Udalamat hingga ke muka pintu. Jamung di kaki tangga pun dinyalakan. Angin malam yang bertiup terus merempuh di jamung yang mula marak. Kokokan ayam terdengar sayup-sayup. Saya balik dulu ya. Ya, selamat jalan. Terima kasihlah kerana awak sanggup bersusah payah menolong saya. Suara Datuk merendah. Itu hanyalah adat. Hidup sekampung kenalah tolong-menolong. Hanya Allah saja dapat membalas jasa awak. Apa yang kita lakukan adalah ke atas kemauannya juga. Udalamat merendahkan diri. Dia pun memulakan langkah pertamanya. Jamung. Bertemankan cahaya jamung, Udalamat terus membelah malam yang kian tua. Api jamung meliup-liup di rempuh angin. Langkah Udalamat tetap teratur. Makin lama, makin jauh dan mengecil api jamung yang dijulang oleh Udalamat dari penglihatan mata Datuk. Kokokan ayam kian bertalu-talu dan angin pun kian rancak berhembus menyentuh dedaun dan reranting pokok hingga melahirkan bunyi yang tidak menentu. Datuk masuk ke rumah dan pintu dirapatkan, terus dikunci. Datuk menyuruh saya masuk ke bilik. Saya mohon padanya supaya saya dibenarkan tidur di ruangan anjung. Masuk ke dalam bilik, suara Datuk keras. Saya rasa dekat sini selesa tu. Jangan kau bantah cakap aku. Masuk ke dalam. Kalau ada apa-apa hal, senang nak bertindak. Kalau kau tidur di luar, nanti kamu tu melompat tingkap. Susah pula nanti. Saya melepaskan keluhan kecil. Panas rasa hati bila Datuk menyindir saya begitu. Rasa benci terhadap Datuk datang meluap-luap. Saya mula terdengar suara Amjal Kamal mengeluarkan perintah yang berbunyi. Ini perintah dari hati, dari perasaan, dari semangat rohani dan jasmani. Kau ikut apa yang aku perintah. Orang itu adalah musuh. Saya termangu-mangu. Suara itu datang dari segenap sudut, bagaikan mahu pecah gegendang telinga saya dibuatnya. Saya tidak ada jalan lain. Terpaksa saya menekuk kedua belah telinga dengan telapak tangan. Suara itu masih lagi bergema juga. Saya terpaksa melekapkan telinga ke celah paha. Usaha saya itu tidak berhasil.
Batang tubuh Amjad Kamal terpamer di hadapan mata. Dia mengangkat tangan menyuruh saya melakukan sesuatu. Ya, dia musuh, kata saya. Mesti dibunuh. Kau lihat kerlipan di bahagian dada kirinya. Ya, saya nampak. Saya harus bunuh dia. Saya mesti tikamnya dengan pisau belati. Sebaik saja saya habis bercakap dan memberikan pengakuan, sebilah pisau belati jatuh di hadapan saya. Saya segera ambil. Saya merasai diri saya bukan berada di dalam rumah, tetapi berada di satu ruangan bangunan yang luas macam istana. Seorang lelaki yang kurang jelas wajahnya berdiri di hadapan saya. Dada sebelah kirinya mengeluarkan cahaya yang berkelip-kelip. Rasa marah datang meluap-luap dalam rongga dada. Saya mendekati lelaki itu dengan pisau di tangan. Aneh, lelaki itu tetap menantikan saya. Inilah yang membuatkan saya bertambah marah. Saya renung benda yang berkelip-kelip di dada sebelah kiri lelaki itu. Saya terus membuat perhitungan untuk membenamkan pisau ke dada lelaki itu. Saya sudah menemui sasarannya. Dengan sekali tikam saja, saya yakin yang lelaki itu akan tergolek di lantai. Saya juga yakin bila semuanya terlaksana dengan baik, suara gaib yang memerintahkan saya melakukan perbuatan itu akan memuji saya. Tentu saya akan diberikan hadiah. Kau sudah sampai saatnya. Perintah terdengar lagi, perintah gaib. Tapi perasaan saya bersuara. Tidak ada tapi. Inilah saatnya untuk kamu membunuh musuh. Tikam dengan cepat. Datang lagi suara gaib. Saya masih lagi berhadapan dengan lelaki yang wajahnya tidak jelas. Saya sudah nekat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Secepat kilat, saya meluru ke arah lelaki yang wajahnya tidak berapa jelas itu tanpa membuang masa. Saya melepaskan tikaman dengan sekuat-kuat hati ke dada kiri lelaki yang berkelip-kelip itu. Tamar, kamu melawan. Satu tempikan yang kuat menyumbat ke lubang telinga saya. Badan saya terasa bergoyang. Muka saya menerima tamparan yang kuat. Kulit muka terasa pecah, kepedihannya tidak dapat saya gambarkan. Kerana tidak berdaya menahan sakit, saya rebahkan badan di lantai. Saya terdengar bunyi suara yang amat kuat macam suara deru kereta api. Saya pejamkan mata kerana dalam perhitungan saya, saat kematian sudah sampai. Wajah. Bila suara menderu macam kereta api itu hilang, terasa suasana jadi fana dan sepi sekali. Saya buka mata. Orang pertama yang saya lihat ialah wajah Datuk. Kenapa tu? Tanya saya. Tak ada apa-apa, jawabnya. Sungguhnya jawapan itu tidak dapat saya terima. Datuk menyembunyikan sesuatu dari saya. Saya kumpulkan segala fikiran dan menyorot apa yang terjadi. Semuanya tak berhasil. Saya tidak dapat mengingati apa-apa pun. Kenapa tu? Ulang saya lagi. Kau menumbuk dada aku, Tamar. Suara Datuk kesal. Saya terdiam, hampir mahu menangis saya mendengar kata-kata dari Datuk. Dialah satu-satunya lelaki di dunia ini yang saya hormati dan saya sayangi. Maafkan Tok, maafkan saya Tok. Saya tak sedar dengan apa yang saya lakukan. Saya berlutut di hadapan Datuk. Sudahlah. Aku secara tak sengaja menampak kamu. Datuk terus memeluk saya. Pipi saya diusapnya berkali-kali. Wajah Datuk nampaknya sungguh sedih. Dalam keadaan yang amat gawat itu, dia mencium dahi saya. Tanpa disedari, saya menangis. Sudahlah Tamar, masuk bilik, pergi tidur. Maafkanlah saya Tok. Saya tak tahu dan tak ingat apa yang saya buat. Sudahlah. Ada sesuatu yang tak kena pada kamu ni. Pergilah tidur. Begitu lembut nada suara Datuk. Permintaannya segera saya akur. Perasaan saya sungguh terharu. Datuk sendiri mengemaskan ranjang tidur untuk saya. Datuk selimut tubuh saya. Mimpi. Seperti selalu, Datuk tetap mengingatkan saya untuk membacakan ayat-ayat suci sebelum mengajak mata tidur. Itu pun saya lakukan. Saya baca Fatihah 21 kali, baca Ayatul Kursi 7 kali, mengucap dan beberapa ayat lain yang saya baca. Saya bersyukur setelah mematuhi cakap Datuk itu, saya dapat tidur dengan lena. Tidak ada mimpi yang kurang menyenangkan saya alami.
Bangun Tamar. Badan saya digoncang berkali-kali. Antara mahu dengan tidak, saya terpaksa membuka kelopak mata. Buang gebar tebal yang membaluti tubuh. Bangun, sembayang. Sambung Datuk. Ya. Saya terus bangun. Duduk mencangkung di bibir ranjang. Sebelum ambil air sembayang, buat dulu senaman Tamar. Ya. Jawab saya pendek. Senaman yang biasa saya amalkan terus saya lakukan. Datuk melakukan sembahyang sunat subuh. Selesai senaman, saya pun mahu bergegas ke bilik mandi. Tetapi saya tidak meneruskan langkah tersebut. Tamar. Ya, Tok. Kita solat sendirian. Baiklah, Tok. Saya pun meneruskan langkah yang terhenti. Rancangan yang sudah disusun mengalami gangguan sebentar. Pintu bilik air tertutup rapat. Nenek sedang mandi. Saya terpaksa menunggu. Sementara menanti nenek keluar, saya duduk di bangku tidak jauh dari bilik air. Pada mulanya saya berjuntaian kaki kerana tidak tahan disebabkan kedinginan. Kaki segera saya letakkan di atas bangku. Saya berpeluk tubuh. Sepatutnya saya tidak mengalami rasa kedinginan. Saya dah bersenap dan peluh pun sudah pecah. Barangkali angin pagi yang bertiup kencang di luar. Fikiran saya dalam hati sambil menguap panjang. Rasa mengantuk masih lagi terasa. Tamar. Saya merenung wajah nenek. Datuk, kamu di mana? Sambung nenek. Kat atas. Dia biarkan kamu seorang diri kat sini. Nenek tak berpuas hati dengan tindakan Datuk. Saya tersenyum dan saya harus bertindak dengan bijak agar tidak berlaku sebarang ketegangan di antara Datuk dengan nenek yang berpunca dari saya. Saya yang minta, Datuk, jangan ikut saya. Kamu ni dah sihat benar ke? Sihat. Saya memang tak ada apa-apa lah, Nek. Kau tak ada apa-apa. Bila kau memakik dan nak lari tu, bukan apa-apa lagi namanya. Nenek jegilkan biji mata ke arah saya. Tidak ada jawapan yang dapat saya berikan untuk menafikan kata-kata yang nenek ungkapkan itu. Pergi. Biar aku tunggu kamu dekat sini. Tak payah tunggulah, Nek. Saya ni tak apa-apa. Kalau nenek tunggu, saya tak mahu masuk ke bilik air. Saya menggunakan senjata ugutan. Malu rasanya, sudah besar begini masih ditunggu nenek. Kamu ni memang keras kepala. Tak apalah. Nenek menjuihkan bibir ke bawah, kemudiannya melangkah ke biliknya. Saya tersenyum lalu bersiul-siul kecil sambil melangkah ke bilik air. Pada mulanya saya bercadang mahu mengambil air wuduk sahaja. Tetapi bila sudah berada dalam bilik air, seluruh tubuh terasa panas. Saya membuat keputusan mengejut. Ambil gayung lalu jirus air ke tubuh. Sebaik saja air satu gayung menyentuh badan. Terdengar bunyi tapak kaki orang berlari. Saya tergamam dan gayung di tangan tidak jadi menyedut air dalam kolah. Tamar, kau buat apa tu? Terdengar suara nenek. Saya mandi. Selalunya kau tak mandi pagi. Kenapa yang kau mandi pagi kali ni, Tamar? Nek, saya sedar apa yang saya buat, kata saya lalu membuka pintu di bilik air. Hulur. Saya hulurkan kepala untuk nenek melihat keadaan saya yang sebenar. Ternyata perbuatan saya itu dapat meyakinkan nenek yang saya ni masih lagi waras. Masih berada di alam nyata. Tanpa diduga, tindak tanduk saya itu membuatkan nenek ketawa terkekeh. Agaknya dia terasa lucu. Nenek kembali ke tempatnya. Pintu bilik mandi saya rapatkan. Mandi yang terganggu, saya teruskan kembali. Baru 5 gayung air membasahi tubuh. Saya terasa sejuk dan terus menggigil. Gigi atas dan gigi bawah terus berlaga hingga mengeluar bunyi. Saya berhenti mandi dan mengambil air sembahyang. Kesejukan yang menguasai tubuh membuatkan saya merasa kurang selesa untuk berjalan atau bergerak ke mana-mana. Ini merupakan gangguan yang kurang menyenangkan, tetapi saya terus melawan rasa sejuk itu dengan melakukan senaman dan berlari hingga sampai ke dalam bilik tidur. Saya sarung kain, pakai baju dan songkok. Saya melangkah dari bilik tidur untuk melakukan sembahyang subuh. Datuk masih lagi duduk tertonggok membaca Al-Quran. Suaranya cukup jelas dan nyaring. Sebaik saja saya melangkah bendul pintu bilik.
Kaki kiri saya terasa berat untuk meneruskan langkah ke arah sejadah yang terbentang di sisi datuk. Telapak kaki saya ni bagaikan melekat di papan. Rasa cemas dan menggelabah mula datang ke dalam diri. Darah gemuruh mula terasa. Saya jadi marah dengan keadaan yang saya lalui. Saya kumpulkan tenaga, fikiran dan perhatian untuk melawan keadaan yang melingkari diri saya ketika itu. Dalam saat yang genting itu, saya merasai seluruh tubuh badan terumbang-ambing. Perasaan dan fikiran saya seperti berada dalam satu tempat atau suasana yang berlainan. Seolah-olah saya ini berada dalam dunia yang serba asing. Diri saya berada dalam satu ruangan dewan yang cukup luas, penuh dengan bangku-bangku yang tersusun rapi, tidak diduduki oleh manusia. Ada irama muzik yang lembut. Di pentas, seorang lelaki dengan wajah yang tidak berapa jelas berdiri di situ. Sekali imbas, wajah lelaki itu menyerupai wajah datuk. Tetapi bila direnung lama-lama, wajah itu bertukar menjadi samar-samar serta tidak begitu jelas. Saya jadi terpaku dengan apa yang saya hadapi. Saya jadi bodoh, tidak tahu apa yang mesti saya lakukan. Dalam keadaan terpinga-pinga itu, saya terdengar bunyi deru kereta api malam yang memekakkan anak telinga. Kepala terasa sakit, ruang dewan nampak bergegar. Bangku-bangku kosong berlaga sesama sendiri. Saya tutup telinga dengan telapak tangan. Saya pejamkan sepasang kelopak mata saya dengan rapat. Saya berusaha berampas pulas untuk melepaskan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan itu. Dalam pergelutan itu, tanpa diduga, wajah Amjad Kamal muncul beberapa detik di ruangan mata. Bila wajahnya hilang, bunyi yang tidak menyenangkan itu juga turut hilang. Suasana terasa amat sepi. Kalau sebatang jarum jatuh pun pasti dapat didengari. Dalam suasana yang hening itu terdengar suara Amjad Kamal bergema dari sudut ruang, mengeluarkan perintah. Ini perintah. Dari hati, dari perasaan, dari semangat rohani dan jasmani. Kau ikut apa yang aku perintah. Orang itu adalah musuh.